Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT dengan limpahan rahmat pada hari ini, hari Jumaat, dan merupakan hari pertama kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Seperti mana tuan-tuan, perempuan tahu, iaitu bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu, yang didoakan oleh Rasulullah SAW semasa hayat baginda. Daripada bulan Rajab, Allah memberikan firjab wa sya'ban wa balighna ya Ramadan. Maknanya ditunggu-tunggu kedatangan bulan Ramadan. So Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan lagi pada tahun ini kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Malahan kita juga bertuah pada petang ini, tuan-tuan, dalam rancangan saya NCONS Sembang RMO. Ini merupakan episod ke-7 atau ke-8, dah banyak episod saya. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertuah pada petang ini. Kita bersama dengan Ustaz Nur Hisham daripada Akademi Tahfiz Medik, merupakan juga pengurusi pencetus dalam kita punya pembangunan panel pakar unit perubatan tradisional Melayu. Alhamdulillah, kita Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita petang ni bertuah bersama lagi Ustaz. Ini merupakan sesi kita kedua kita bersama dengan Akademi Tahfiz Medik dan juga kumpulan pencetus. Selamat datang pada semua ahli-ahli kita yang berada dalam live FB ini. Untuk kita petang ni bersembang-sembang tentang perubatan Melayu, panduan amalan yang masih relevan. Ya. Alhamdulillah, seperti mana kita tahu, hari ini juga kita masih mengalami masalah COVID-19, dan negara kita juga telah pun menyambung lagi kita punya PKP kepada fasa keempat sehinggalah kepada 12 Mei nanti. Malahan dikatakan juga akan disambung sampai ke hari raya, Ustaz, ya. Jadi ini dah merupakan satu kita kata satu wabak dan satu kemudaratan musibah yang berlaku pada kita sekarang. Dan saya lihat dalam WHO punya data tadi, lebih kurang 2.5 juta lebih yang sudah terkena jangkitan COVID ini, dan lebih kurang 175,000 telah pun meninggal dunia, dan juga lebih kurang 216 negara sudah pun, boleh katakan seluruh dunia wabak ini telah menjangkiti. Jadi Ustaz, untuk permulaan ini untuk saya membuat satu perlu introduction, itu mungkin kita boleh kongsi dulu tentang perubatan Melayu ataupun pencetus. Saya minta Kai boleh update slide dulu satu tentang kita nak update tentang perubatan Melayu kita ni. Boleh nampak Okey. Okey, sementara tu kita menunggu kepada ni untuk update. Maknanya okey, setelah kita lihat betapa dunia struggle, dunia kena terpaksa bertarung dengan satu keadaan yang cukup luar biasa, satu wabak yang mana telah pun pergi ke seluruh dunia tadi. Jadi seperti mana kita tahu juga, penyelesaian ataupun persoalan tentang adakah ada ubat, adakah satu cure ataupun satu vaksin, masih pergi dalam banyak kajian. Dan alhamdulillah juga kita juga di seluruh dunia dan juga di Malaysia, kita sudah ada pembangunan kurikulum, pembangunan perubatan tradisional, termasuk juga perubatan tradisional Melayu. Jadi di sini juga saya ingin suka berkongsi, iaitu perubatan Melayu kita terdiri daripada satu gabungan panel pakar. Okey, ini dah ada slide. Iaitu kita ada pencetus, iaitu Pusat Penyelidikan Kecemerlangan Sains Perubatan Tradisional Melayu, pencetus, yang merupakan gabungan dengan ada beberapa institusi, iaitu Akademi Tahfiz Medik daripada Ustaz Nur Hisham sendiri, daripada College Space UTM, daripada CIFAS UTM juga. Sihat2U.my ini merupakan satu grup NGO yang besar, dan juga daripada PIKOM. Alhamdulillah, PIKOM ada satu College Sains Perubatan, College Sains Perubatan di bawah MAWIB. Kami lebih juga berkecimpung dan juga membangunkan perubatan tradisional bersama Ustaz Nur Hisham untuk menjadi satu silibus, satu kurikulum, satu kaedah dan juga satu kaedah rawatan kepada masyarakat, terutamanya di Malaysia, untuk kita bangunkan perubatan tradisional Melayu tadi.
Baik Ustaz, kita rasa kita dah banyak cerita pasal COVID Ustaz dan juga pencetus ni. Jadi itulah mudah-mudahan yang bersama kita pada petang ni boleh pergi saja melawat ke sihat2u.my, ke PIKOM dan juga Akademi Tahfiz Medik. Okey, mungkin yang pertama Ustaz, saya cerita juga tentang ada dalam masyarakat kan duduk sebut perkataan apa dia itu endemik, epidemik dan pandemik Okey, ingin saya berkongsi dengan semua pendengar, iaitu perkataan ini adalah perkataan tentang wabak ataupun spread of disease ataupun dia panggil apa ni, kadar penyakit tu Okey, pertama yang nak bagi simpelnya ialah kita kata endemik. Endemik ni ialah penyakit yang dah berada dalam sesuatu masyarakat, satu komuniti. Contoh kita ambil denggi lah, penyakit berjangkit. Dia sebenarnya melibatkan penyakit berjangkit dalam bentuk ada panggil public health epidemiology lah. Okay, kalau sebut je endemik bermaksud penyakit tu sudah berada dalam satu komuniti. Kita ambil contoh denggi lah. Denggi sudah ada menjadi endemik di Malaysia. Sudah ramai orang ribuan lah kalau setahun di Malaysia. Tetapi tiba-tiba dia menjadi outbreak atau tiba-tiba menjadi tinggi. Dia sudah ada. Tapi tiba-tiba menjadi tinggi dalam komuniti kita, dia panggil epidemik. Bermaksud wabak tu meningkat secara tiba-tiba. Mungkin ada beberapa faktor lah. Pernah satu masa dia kita ada SFMD, penyakit kuku dan mulut. Dia sudah ada dalam masyarakat kita tapi dia tak ramai. Tapi tiba-tiba bilangan tiba-tiba naik ramai, maksudnya itu jadi daripada endemik menjadi epidemik. Okey, dan seterusnya bila orang sebut pula pandemik. Okey, daripada epidemik, daripada Malaysia je tiba-tiba dia pergi dia menjangkiti seluruh masyarakat, pergi Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Singapura, dia akan menjadi pandemik. Bermaksudnya dia sudah jadi daripada wabak tadi yang sudah naik, tiba-tiba dia merebak ke banyak tempat, dan ke beberapa negara. Seperti mana sekarang kita berlaku, COVID ini adalah merupakan pandemik yang berasal daripada di China, Wuhan. Tapi telah disebabkan kita punya world travelling ni, yang kita dia jadi cepat dan dia menjadi epidemik dan menjadi pandemik. Okey. Itu permulaan dulu Ustaz. Baik Ustaz. Okey, kayak ada slide seterusnya ke? Saya ingat ada slide ke? Kita pergi slide kedua ke ni ataupun ada slide yang kedua. Okey, itu tentang istilah lah. Istilah tu untuk tahu betapa bila pandemik tu dah jadi serius lah. Okey Ustaz, saya rasa saya terus pada soalan pertama lah Ustaz. Okey, hari ni kita punya saya rasa slide nombor 2 kita akan soalan Ustaz ni. Jadi masyarakat datang tanya dengan adanya perubatan tradisional, terutama perubatan tradisional Melayu Ustaz Jadi apakah kita lihat dalam keadaan yang orang dah pergi kepada genetik, pada vaksin, kepada kajian nano dan sebagainya. Jadi adakah perubatan tradisional Melayu ni masih relevan Ustaz? Adakah dia boleh masuk dalam mainstream? Sila Ustaz. Okey Prof. Mungkin talian saya pun agak ada delay sikit tapi tak apa. Cuba insya-Allah mudah-mudahan. Terima kasih Prof. Ada delay sikit lah Prof. Okey. Nanti tak apa, saya cuba ulas dengan perlahan. Terlebih dulu terima kasihlah kepada pihak PIKOM, khususnya Profesor Dr. Wan Muhammad Azizi Wan Sulaiman selaku NC menjemput saya untuk berbual atau bersembang dalam RMO kali yang kedua dah ni. Okey. Dah kali kedua berbual sebagainya, khususnya berkaitan dengan perubatan Melayu. Jadi berbalik pada soalan yang berbagi Profesor Dr. Wan Azizi tadi berkaitan dengan relevan atau tidak perubatan Melayu dalam konteks pada hari ini, termasuklah juga dalam wabak COVID-19 yang dalam pandemik di seluruh dunia ini. Saya suka menarik perhatian semualah untuk balik mengenali apa yang dikatakan perubatan Melayu itu dulu. Kalau kita berbicara tentang perubatan Melayu, mungkin pemahaman setiap orang itu berbeza-beza. Jadi itu yang kita nak jelaskan dulu. Bagi saya, sebelum yang dikatakan perubatan Melayu itu secara keseluruhannya. Jadi apa yang saya nak menarik petang inilah, saya mungkin nak menyambung perkongsian saya yang sebelum ini, yang mana sebelum ini saya menyentuh tentang perubatan Melayu
yang cuba kita kembangkan dan bangunkan balik pada saat ketika ini, bukan oleh satu kelompok, malah banyak kelompoknya, golongan-golongan penyelidik, rakan-rakan saya yang lain sebagainya berusaha nak bangunkan. Kita lebih memfokuskan kepada sistem perubatan Melayu, yang mana sebagaimana kalau kita lihat kita pindah lalu lah, kalau kita nak menceritakan tentang perubatan Melayu ni, kita lebih menjurus kepada ketamadunan perubatan Melayu itu sendiri yang dah berasal dulu. Itu yang kita lebih fokuskan berbanding dengan yang lain. Okey, semua Prof boleh dengar tak suara saya, Prof? Boleh. Macam tergantung. Boleh. Okey, boleh dengar ke, Prof? Boleh dengar ya. Okey. Maknanya kalau kita nak lihat dari konteks perubatan Melayu, ialah kita nak lihat dulu sumber perubatan Melayu itu sendiri. Jadi sebab tu saya jelaskan dalam dalam yang lepas, sumber perubatan Melayu ni pada asasnya ada dua. Satu melalui warisan lisan. Jadi tradisi lisan ke lisan. Ada satu orang guru, satu orang pengamal, dia mengajar kepada anak murid dia, dan anak murid yang mengamal, lepas tu dia ada anak murid lain pula, dia mengamal lisan ke lisan. Apa teks dan macam mana melalui observasi yang mereka lalui ataupun pelajaran daripada guru terdahulu, mereka ajar pada anak murid mereka. Ini satu jalur konteks perubatan Melayu. Satu jalur lagi yang kita boleh lihat ialah daripada kitab. Sebagaimana yang saya maklumkan yang lepas lah, dalam sesi yang lepas, bahawa kita mempunyai lebih daripada 100 buah kitab di dalam negara sebenarnya. Malah kalau dihimpunkan di seluruh dunia, terhimpunnya lebih daripada 200 buah kitab ataupun manuskrip perubatan Melayu yang mana tersusun dengan rapi, namun begitu kita tidak mengkajinya. Jadi di sini jelasnya kalau kita membicarakan perubatan Melayu, kita mesti melihat kedua sumber ini. Pertama, sumber dari segi kitab. Jadi dari sumber perbahanan itu dari segi kitab-kitab yang sedia ada, yang banyak, yang tersusun. Yang kedua ialah melalui warisan. Jadi apabila kita nak menyebut tentang sistem perubatan Melayu, kedua-dua ini bagi saya kita perlu gabungkan, sebab dua-duanya saling melengkapi sebenarnya. Jadi sebab itulah apabila kami di pencetus sendiri pun, apabila kami berbincang, kedua-dua ini begitu kukuh ataupun konkret dia punya perbahanan dia. Sudah tentunya kitab yang tertulis dengan tempoh yang begitu panjang ataupun lama, itu semestinya lebih berautoriti ataupun lebih autentik yang kita rujuk. Jadi pada hari ini, sebab itulah hari ini saya cuba nak bawa sedikit sebelum saya jawab soalan relevan tak relevan tu, sebab kita nak cerita pasal perubatan Melayu. Jadi saya nak bawa sedikit kepada kulasah kesimpulan keseluruhan dia ada kandungan kitab-kitab perubatan Melayu yang ada. Yang mana yang lepas saya sebut ada dua jenis. Jenis satu yang tak ada nama, tidak ada penulis dan tak tahu bila ditulis, hanya disalin berterusan dan sampai pada kita di sini. Grafi penulisnya. Yang ini jenis dua. Jadi kedua-dua ini kalau kita lihat kulasahnya, mungkin saya boleh next slide saya kalau nak tengok slide yang berikutnya. Sedikit saya nak ceritakan kulasah. Kalau kita pergi lebih jauh lagi, ialah berkaitan dengan kulasah kepada perubatan Melayu. Kandungan-kandungan kitab perubatan Melayu itu ada 4 perkara yang penting. Ada 4 benda yang penting yang semua orang boleh lihat. Pertama ialah gaya penulisan. Apabila kita baca kitab-kitab penitip ataupun manuskrip perubatan Melayu ni, gaya penulisan dia menggambar satu laras bahasa yang tinggi, yang mana apabila kita membacanya, kita faham bahawa ianya ditulis oleh orang, bukan orang sembarangan, bukan orang biasa, mana orang yang mahir, orang yang pakar, dan laras bahasa itu merujuk kepada kebanyakannya, tidak 100%, kebanyakannya ialah menunjukkan mereka itu golongan agamawan ataupun ulama yang soleh, warak, lagi alim. Itu yang pertama, ciri pertama. Mana kita baca kitab kita tengok bahawa boleh dikatakan hampir kesemua penulis yang menulis kitab ni mereka yang warak dan alim. Alim lagi warak. Mana mereka golongan ulama, golongan-golongan yang agak mahir. Itu satu. Yang kedua, menarik juga ni, sebahagian besar pula kitab-kitab mereka ini tidak mempunyai tarikh yang tepat ditulis dan siapa yang penulis, sebahagiannya siapa yang menulisnya, sehingga kan diperbahaskan oleh kami
beberapa ketika dulu bahawa kenapa berlaku begitu, mungkin disebabkan atau difaktorkan oleh beberapa faktor. Mana salah satunya yang kami boleh jelaskan bahawa mereka ini, penulis-penulis, pengarang-pengarang kitab ini cukup ikhlas dalam menulis untuk mewariskan ilmu kepada generasi yang akan datang, sampai mereka tak mahu tulis nama mereka, tak mahu tulis tarikh bila-bila, tak ingin dikenali bahawa tawaduknya mereka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita nak lihat dari perspektif dia bersifat dedicated. Dia bersifat dedikasi. Maknanya contohnya satu ubat dibuat kepada satu jenis penyakit pada satu orang itu bersifat dedicated, spesifik. Kan? Maka datang orang yang kedua pula, ubat yang nak dibuat tu spesifik lagi. Maknanya menunjukkan bahawa di sini perubatan ataupun sistem yang digunakan oleh orang-orang Melayu kita dulu, dia punya sistem yang cukup holistik. Maknanya dia adalah satu keadaan yang orang kata specific disease, spesifik personal yang sakit itu diberi ubat yang spesifik. Mana mereka bijak meramu ubat dan sebagainya. Sebab tu kalau tengok sejarah warisan pun, saya melihat pada guru-guru saya dulu pun apabila orang datang merawat nak berubat dengan dia, diagnosisnya dengan kaedah yang mereka ketahui, lepas tu dibiarkan mereka balik. Beberapa hari datang balik. Sementara beberapa hari pesakit itu balik tu pengamal ini akan masuk ke hutan mencari bahan itu, mencari bahan ini, bahan itu, bahan ini, kan? Lepas tu balik dihimpun, ada yang dijemur, ada yang dikisar, ada yang ditumbuk dan sebagainya, sehinggalah pada datang kali kedua pada pesakit tadi diberilah ubatnya. Tiba-tiba datanglah pesakit yang lain pula dengan keadaan sakit yang sama. Sakit yang sama tapi dikenal pasti pula, maka disuruh balik dan dimasuk ke hutan cari ubat yang lain pula. Di sini maknanya dia ada satu struktur yang sangat holistik dan bersistem. Bagaimana dia mengolah ubat dan sebagainya. Itu ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat ialah daripada yang tertulis pada kitab dan juga secara warisan, sistemnya sangat menarik, menyeluruh. Bermula daripada satu diagnosis, asas diagnosis mengenal parti sakit, lepas tu juga mengenal orang yang sakit, lepas tu meramu buat ramuan ubat, mengambil ubat, membuat ramuan ubat dan mempreskripsikan ubat dan juga menentukan sihatnya satu orang yang telah diubat dan juga menawarkan pula ubat-ubatan ataupun rawatan-rawatan supaya penyakit yang sama jangan berulang pada pesakit tersebut. Maknanya menunjukkan sampai satu proses daripada diagnosis, merawat, mengawal proses rawatan tersebut jika berlaku komplikasi dan akhirnya sampai ke discharge. Di sini menunjukkan bahawa daripada 4 kesimpulan inilah, daripada kandungan kitab dan juga warisan, menunjukkan bahawa perubatan Melayu mempunyai sistem yang sangat menyeluruh. Jadi sebab itulah apabila kita nak mengetengahkan sistem perubatan Melayu, kita mesti melihat secara holistik yang macam ini. Namun begitu, satu lagi benda yang kita kena ingat dalam keadaan ehwal semasa, kemajuan semasa sekarang ini, kita tak boleh lari juga. Adalah baik untuk kita membangunkan perubatan Melayu atau membangunkan perubatan itu perlu dikesampingkan juga dengan evidence base. Terhadap teori-teori yang sedia ada pada kitab dan warisan amalan itu perlu kita buktikan secara saintifiknya. Namun begitu, macam sesi yang lepas nyatakan bahawa apabila kita membicarakan evidence base dalam perubatan Melayu, sudah tentunya kerangka evidence base itu tidak semestinya sama macam perubatan moden. Sebab fundamental ataupun ilmu berkaitan dengan falsafah, prinsip, konsep dan juga aplikasi perubatan Melayu mungkin agak berbeza dengan fundamental yang ada dalam perubatan moden. Jadi kajian-kajian yang bersifat saintifik ataupun evidence based dalam kerangka yang betul akan boleh menstrukturkan perubatan Melayu. Jadi balik pada soalan Prof ni, panjang dia punya pusingan dia kan. Jadi balik pada soalan Prof tadi, kalau adakah relevan perubatan Melayu di keadaan semasa, saya jelas mengatakan dia masih relevan, cuma beberapa permurnian, beberapa susun atur perlu dibuat untuk memastikan pelaksanaan dia itu ialah berkesan, selamat dan berkesinambungan. Itu asas yang betul. Jadi Prof boleh dengar lagi kan sebab saya masih boleh dalam masih boleh dengar ke Prof? Asas dan prinsip. Jadi maknanya itulah asas yang
yang pertama lah, berkaitan soalan relevan atau tidak tu sangat relevan, tapi sistem tadi perlu disusun atur. Namun begitu, Okey, teruskan Ustaz. Okey, Ustaz, teruskan. Tak apa, teruskan Ustaz. Teruskan. ya Prof, kemungkinan saya suara agak tenggelam timbul. Okey, tak apa. Jadi kita dah dapat lihat tadi Ustaz, maknanya perubatan Melayu sebenarnya penuh dengan bahan-bahan rujukan, kitab-kitab yang telah ditulis beratus tahun dulu. Balik pada yang mempunyai falsafah sendiri, mempunyai dia punya diagnostiknya, rawatannya, agak memang lengkap dan komplit Ustaz. Itu dia punya bahan-bahan. Jadi bukannya satu benda benda yang daripada nenek kebayan ke nenek moyang ke, tidak. Dia ada satu sistem yang terdiri daripada pengarang-pengarang, perawat-perawat yang memang bersistematik Ustaz. Ya, betul Ustaz. Okey, cuma mungkin saya nak tambah sikit lagi lah Prof, dalam hal inilah tidak salah jika saya mengatakan apa yang kita bicarakan tentang konteks perubatan sistem perubatan Melayu yang kita bicarakan pada hari ini berdasarkan kitab dan manuskrip yang sedia ada, warisan setempat dan sebagainya secara warisan, dan kalau kita himpunkan keseluruhan itu, tidak salah kita mengatakan bahawa pada pandangan saya walau pandangan orang lain mungkin berbeza, yang mengatakan bahawa perubatan Melayu yang kita nak bangunkan, yang kita perlu bangunkan ialah merupakan satu tibun nabawi versi Nusantara. Itu perkataan yang mungkin saya boleh gunakan lah, wallahu a'lam. Sebab kalau kita telikan, kita balikkan kepada konsep-konsep ataupun jujur galonnya, dia akan sampai kepada golongan-golongan daripada agamawan tadi tu yang belajar di Timur Tengah, daripada ulama-ulama silam dan sebagainya, dibawa ke Nusantara. Cuma mereka customize kan, mereka susun sesuaikan dengan keadaan yang ada di Nusantara, khususnya dari segi konteks Metro Amerika dan sebagainya lah. Itu yang mungkin kita jelaskan dari konteks itulah Prof. Bagus Ustaz. Baik. Tibun Nabawi gaya Nusantara Ustaz. Mana susu galur daripada Rasulullah dan daripada Tib Nabawi, tetapi diaplikasikan sekarang Nusantara. Baik Ustaz. Alhamdulillah, kita dapat pencerahan. Maknanya jadi masyarakat dan pengamal-pengamal dan juga yang berminat mendengar dalam petani, jangan khawatir, yang bimbang. Perubatan Melayu sebenarnya terdiri daripada satu sistem yang kukuh yang sudah turun-temurun, tapi mempunyai dia punya susu galur, mempunyai bahan rujukan dan juga mempunyai sistem yang teratur sebenarnya. Cuma kita kena gali kembali permata kita yang hilang ini. Okey Ustaz. Soalan kedua, bagi untuk memudahkan orang awam faham sikit, apakah dia punya fraction ataupun prinsip utama dalam perubatan Melayu itu Ustaz? Ustaz dah tahu ada bahan dah terwujud, cuma untuk memudahkan masyarakat faham kita punya falsafah ataupun prinsip utama dalam perubatan Melayu Ustaz, kalau dapat dikongsi. Mungkin saya boleh next slide yang ada untuk supaya mungkin boleh kita kongsi secara jelas kepada penonton yang ada. Okey, jadi kalau kita nak lihat secara menyeluruh apa yang kita katakan sebagai satu sistem tadi tu, nak kita kena lihat kepada apa yang ada dalam perubatan Melayu itu sendiri. Jadi untuk makluman semua, maknanya apabila kita bicarakan lagi ada apa yang ada perubatan Melayu, dia ada 4 komponen utama. Pertama, perubatan Melayu itu merupakan satu sistem yang ada diagnosis yang jelas. Dia ada kaedah diagnosis dia sendiri. Bagaimana nak menentukan sesuatu penyakit itu, dia ada kaedah dia. Dan banyak, kalau kena dihimpunkan keseluruhannya, kalau kita dihimpun keluarkan daripada kitab, manuskrip dan sebagainya, ada 14 kaedah diagnosis yang ada dalam perubatan Melayu. Berbagai kaedah yang digunakan sebagainya. Kalau kita tengok kat luar sana, banyak yang dipraktiskan. Dan kalau dihimpun ada 14 keseluruhannya. Namun begitu, yang terdapat dalam kitab ada beberapa bentuk, termasuklah kaedah unsur,
kaedah temperament system, kaedah perubahan kosmos dan sebagainya. Itu ada satu kaedah dan juga beberapa kaedah yang lain. Satu. Nombor dua, yang ada dalam konteks perubatan Melayu ialah kaedah merawatnya. Okay, kaedah rawatan itu sendiri. Tadi satu diagnosis. Apabila tentukan dari sisi ketidaktentuan ketidakseimbangan pada satu sistem kehidupan itu ataupun kesihatan, maka merawatnya. Jadi dalam merawat perubatan Melayunya ada beberapa kategori yang kita kena ketahui lah, yang mana yang telah kami himpunkan setakat apa yang kami muzakarahkan sebagainya. Dia ada 4 yang paling utama, iaitu kita kategorikan sebagai kalau dalam western complementary dia panggil energy medicine. Sebenarnya dalam perubatan Melayu pun wujud perkara tersebut, yang mana dalam merawat benda yang tidak zahir. Dan sistem tubuh ni terbentuk daripada benda yang tidak nyata dan yang nyata. Dan merawat benda itu yang mana mungkin dalam kalau konsep Islamic medicine dia disebut sebagai spiritual terapi, ataupun sekarang banyak digunakan psycho-spiritual dan sebagainya. So, dalam konteks perubatan Melayu, kalau kita himpunkan masih terdapat banyak konsep-konsep terapi dalam bentuk tenaga. Kalau di Kelantan dulu-dulu, kalau kita tengok ada macam-macam terapi ada. Kalau orang tengok ada mokbek, ada mokyong dan sebagainya. Walaupun kita tengok pada itu nampak dalam keadaan yang tidak syariah based mungkin pada setengah-setengah semua, tapi konsepnya ada di situ. Dan kalau di sisi konsep yang ada mungkin jampi, ruqyah dan sebagainya terdapat dalam konsep konsep rawatan dalam bentuk tenaga. Itu pertama dalam perubatan Melayu dari segi rawatannya. Nombor dua, kita ada terapi biological. Yang saya katakan dalam sesi yang lepas, kita terapi biological maknanya biological effect tubuh kita, yang terdiri daripada terapi mandian, terapi bahan alami dan sebagainya. Di sini banyak. Dalam konteks mandi banyak saya cakap dalam saya bagi tahu dalam dalam sesi yang lepas, ada terapi mandi bunga, mandi susu, mandi herba dan macam-macam mandi lah yang ada. Maknanya ini adalah kesan ada biological effect pada tubuh kita. Yang ketiga, kita kategori sebagai terapi kimiawi. Banyak herba-herba, material medika yang ada dalam perubatan Melayu yang boleh digunakan. Empat, akhir sekali manipulatif, iaitu pertanganan yang melibatkan bekam dan urutan yang ada sekarang ini. Dan terapi ini diimplementasikan, dilaksanakan kepada terhadap pesakit yang sakit bergantung kepada analisa yang telah dibuat mengikut kesesuaian, bukan mengikut apa yang nak dibuat. Jadi sebab itulah saya nak jelaskan sini kepada penonton-penonton yang ada, apabila kita nak mengimplementasikan terapi-terapi tadi, dia bukan datangnya terapi itu dulu. Yang mendahului terapi itu dulu ialah analisa ketidakseimbangan. Yang nak kenal pasti sakitnya bagaimana, sifat sakitnya bagaimana, keadaan sakitnya bagaimana. Jadi itu semua nak dijelaskan dulu. Bila dia jelas kat situ, barulah ditentukan jenis rawatan apa. Jenis terapi apa yang sesuai. Dan sebab itu terapi itu disusun, dia ada kategori dia. Contohnya saya kata terapi jampi ataupun lebih sinonim disebut ruqyah. Itu untuk masalah-masalah berkaitan dengan tenaga, objek yang mungkin tak nampak, gangguan jiwa, hilang ketenangan. Jadi terapi itu amat sesuai. Namun begitu bagi terapi-terapi yang melibatkan psychological effect ataupun lebih kepada gangguan emosi yang mendalam, terpendam perasaan, masalah hilang kesabaran dan sebagainya, yang mana itu banyak bersikap-sikap yang negatif, asyik mempersalahkan diri. Itu ada pada biological effect. Sebab tu kes-kes macam ni, contohnya anak susah nak belajar, anak susah nak faham, anak malas dan sebagainya. Dia kita tengok orang tua kita dulu, dia mandikan kat gigi, dia mandikan dengan maknanya dia kaitan dengan biological effect. Itu tak ada dalam terapi-terapi mandian. Begitu jugalah dengan terapi-terapi yang bersifat symptom based. Sakit itu, sakit ini yang boleh dikenal pasti. Dan banyak kategori itu adalah reflect pada sifat-sifat unsur kimia dalam badan. Dan terapi yang sesuai bagi keadaan inilah terapi kimia. Dalam perubatan Melayu dia ada herba yang paling banyak. Kita punya flora dan fauna yang cukup banyak. Begitulah juga dengan keadaan-keadaan penyakit yang bersifat fizikal, saya langsung. Kandungan darah yang tidak elok, blood circulation yang tak stabil, ataupun benda-benda berkaitan dengan metabolic disorder dan sebagainya. So banyak pada bahagian-bahagian menyebabkan manipulatif, iaitu dapat bekam, urutan dan sebagainya. Namun begitu, pengaplikasian terapi ini mesti disinkroniskan, disesuaikan
dengan keadaan pesakit itu sendiri. Maknanya di sini saya nyatakan bahawa dalam konteks perubatan Melayu, dia tak datangnya rawatan dulu, dia datangnya paling awal lah diagnosis. Dan dalam perubatan Melayu mempunyai diagnosis sistem yang sangat lengkap, yang terlalu lengkap. Okay, yang mana pada itu? Yang contohnya kalau kita lihat lagi perspektif yang lain tu, okay, bagaimana macam saya cakap tadi ada 14 kaedah diagnosis dalam perubatan Melayu, ataupun saya lebih suka disebut sebagai analisa ketidakseimbangan dalam perubatan Melayu. Okay, menggunakan unsur satu, menggunakan bentuk badan satu. Okay, ada yang menggunakan tapak tangan, ada yang menggunakan lidah, okay, ada yang menggunakan kulit, ada yang menggunakan denyut nadi, okay, ada yang menggunakan temperament, okay, ataupun berlakunya perubahan sikap, okay, berlakunya perubahan pola makan. Jadi kalau dihimpunkan semua itu, maknanya dia satu terapi atau satu diagnosis yang sangat holistik, yang lebih mendalam lagi. Dia malah melalui diagnosis itu perkara-perkara yang mungkin tidaklah boleh dikesan melalui perubatan moden. Okay? Contohnya kalau kita lihat kepada nak membezakan antara orang yang menghadapi gangguan emosi dengan gangguan benda-benda makhluk halus. Okay? Dalam bentuk yang mistik dan pergi hanya pada psikiatrik saja. Tapi dalam perubatan Melayu, dia boleh pergi secara mendasar yang membezakan di antara kedua masalah ini. Dan sudah tentunya apabila dua masalah ini dapat dikenal pasti, rawatannya sudah mesti berbeza. Kan? Satu orang yang mengamuk-ngamuk kerana masalah tekanan emosi yang begitu terpendam lama, sudah tentu rawatannya dengan satu orang yang mengamuk-ngamuk disebabkan oleh oleh gangguan, sudah tentunya rawatan berbeza. Jadi seorang pengamal yang yang mahir sudah tentunya mempunyai keupayaan diagnosis tadi itu lebih awal, ataupun ilmu fundamental diagnosis itu lebih awal berbanding dengan ilmu terapi. Jadi ini yang kita cuba nak ketengahkan Rob dari segi konteks perubatan Melayu lah. Jadi kita tak nak lagi berasaskan morality base. Jadi kita tak nak lagi satu orang ni dia nak datang satu terapi, katalah dia nak bekam. Kenapa nak bekam? Kerana orang suruh bekam. Okay? Bukan kerana itu, tapi kita nak kenapa dia perlu dibekam. Know-how dia mesti tahu dulu, dan bagaimana teknik tu, itu satu kaedah yang lain. Okay? Mana satu pembelajar ilmu kemahiran, tapi kenapa dan mengapa itu satu ilmu asas yang perlu diketahui oleh semua pengamal untuk memastikan rawatan yang diberikan itu mempunyai nilai keberkesanan yang tinggi. Satu. Nombor dua, selamat. Amal dan sebagainya. Wallahu a'lam, insya-Allah. Baik Ustaz, maknanya itu antara merupakan empat antara komponen utama itu. Kita ada bahagian kategori tenaga, biological, kimiawi dan juga manipulatif. So bermaksud perubatan Melayu ini merupakan satu sistem yang holistik Ustaz, mana dia tidak melihat paksi-paksi ataupun jurus-jurus yang tertentu saja, malahan dilihat secara holistik ataupun secara secara keseluruhan. Jadi itu yang kita lihat, itu konsep daripada terapi diagnosisnya, rawatannya Ustaz. Okey Ustaz, mungkin bertolak berbeza Ustaz, kita lihat adanya COVID-19 yang tidak ada single solution ataupun satu kaedah, satu penyelesaian yang satu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan pendengar kita ni, macam mana perubatan Melayu kita ni boleh memberi satu rawatan ataupun kaedah untuk kita dalam keadaan COVID ni yang memang cukup berbahaya. Kan dia punya fatality dengan dia punya jangkitan wabak tu, pandemik dan epidemik itu cukup virulent, cukup bahaya. Apakah langkah-langkah ataupun cara-cara kaedah Ustaz yang kita masuk ada 4 unsur, kita ada balance segi teori 4 elemen tu Ustaz? Okey, alhamdulillah Bapak ni Prof. Okey, satu soalan yang mungkin saya tunggu-tunggu juga kot, sebab nak lihat apa sebenarnya yang boleh perubatan Melayu memberi sumbangan dia tak kala masalah ataupun wabak COVID-19 ini daripada dulu epidemik dah berubah menjadi pandemik, dan mungkin sebagaimana kita tahu kita akan jadi endemik sikit lagi, maknanya akan berterusan dalam masyarakat kita ni, walaupun setelah habis PKP pun, walaupun kita dah masuk PKP mungkin sikit lagi masuk PKP keempat. Okay, lepas tu mungkin kita akan masuk juga, mungkin juga masuk ke PKP yang kelima dan sebagainya, sebab memandangkan bila dia dah mula endemik dan sebagainya.
Namun begitu, dari perspektif perubatan Melayu, ada perkara-perkara yang mungkin kita boleh bantu. Sebab sebagaimana kita tahu, apabila kita membicarakan tentang virus, wabak disebabkan oleh virus, dan sehingga ke hari ini belum ada lagi vaksin yang diisytiharkan boleh mengawal akan wabak ini, satu. Nombor dua, dari segi rawatan pun masih peringkat percubaan. Jadi sebab itulah komponen yang boleh dilihat dari perspektif perubatan Melayu ialah apabila rawatan tak ada lagi, maknanya rawatan yang ada untuk mengawal simptom saja dan berbalik kepada untuk melawan penyakit inilah tubuh manusia itu sendiri. Tubuh manusia sendiri yang melawan, maknanya antibody, dia punya immune system sendiri yang melawannya. Maka tugas mungkin yang boleh dimainkan oleh peranan perubatan Melayu ialah untuk menguatkan individu itu sendiri. Soal yang dah kena tu cepat-cepat pergi rawatan, tak ada masalah. Tapi saya lebih nak fokuskan kepada yang belum kena. Supaya masyarakat dapat berjaga-jaga, dapat meningkatkan kualiti hidup mereka supaya imun dan antibody, hormon dan enzim tu dapat dipertingkatkan. Akhirnya mudah-mudahan kita terhindar daripada wabak yang sedang melanda kita. Jadi apabila membicarakan itu, kita kena pecah sistem tubuh ni pada dua, Prof. Dari perspektif pandangan perubatan Melayu, dia kena pecah dua. Pertama, kita kena lihat satu sistem yang tak nampak. Tak nampak itu saya lebih suka kalau segi teori saya. Mungkin Kai boleh pergi ke next slide saya. Mungkin penonton lebih jelas nak nampak sikit. Iaitu pertama kita lihatlah sistem hayat. Sistem hayat itu. Yang kedua ialah sistem jasad. Sebelum ini orang suka melihat roh dengan jasad. Tapi saya cuba nak memisahkan itu sikit, sebab ada sebab-sebab dia. Mungkin dalam sesi yang khusus mungkin saya boleh jelas kenapa itu berlaku. Tapi satu sistem hayat yang tak nampak, satu lagi sistem jasad. Maknanya dua-dua ni saling berkait. Sebab kita nak hidup ni ada dua benda, ada hayat, ada jasad. Jasad rosak, apa yang berlaku tubuh kita ialah apabila dua-dua ni tak seimbang, jasad dengan hayat tak seimbang, maka dia akan rosak. Tapi siapa yang mendahului siapa? Sebenarnya hayat mendahului jasad. Sistem hayat menjadi jasad. Kalau kita balik kepada sains moden, elektron mempengaruhi proton, ataupun asalnya tenaga mempengaruhi jasad. Maka sistem hayat. Jadi apabila berbicara kisah hayat pada orang awam ni, dia ada 4 benda yang paling penting yang kita nak kena lihat. Pertama, dia ada jiwa, emosi, minda dan juga kita punya fizikal, tubuh kita. Ada 4, jiwa, emosi, minda dan fizikal. Jadi sekarang ni, ini sistem hayat. Yang ini kalau makan ubat tak jadi ni. Dia tak ada pil, tak ada preskripsi yang boleh diberikan, melainkan hanya membetulkan kehidupan kita dengan gaya hidup yang betul. Jadi 4 ini jiwa. Jiwa ni akan betul. Secara umumnya, ringkasnya ialah apa nak kena buat ialah kita kena hidup dengan sentiasa bermotivasi, bermatlamat yang jelas. Dan inilah Islam datang menyelesaikan masalah ini, bahawa matlamat hidup manusia ialah akhirat. Selagi manusia sibuk dengan keduniaan semata-mata, maka disitulah sebenarnya terbelenggunya hidup kita hari ini. Jadi di sini menunjukkan bahawa jiwa kita akan rosak, jiwa kacau. Budak-budak bujang panggil jiwa kacau, kan? Sebab itulah ini nak tip dan motivasi itu. Setiap orang mesti hidup dengan keadaan positif. Hatta saya cakap dalam kuliah-kuliah saya kata, berjalan pun mesti menggambarkan satu orang bermotivasi. Sebab saya katakan kalau pelajar-pelajar madrasah saya kalau berjalan lenggang-lengguk lembah lolai saja, terang cakap saya terajang, bro. Sebab itu pun tidak menggambarkan satu motivasi. Kalau bercakap, kalau kita bercakap, kita tanya suatu soalan, jawab pun ya Allah macam nak tak nak je, itu pun menggambar motivasi lemah. Ini menunjukkan jiwa dia lemah. Dan ini perlu dibangunkan. Sebab tu dalam teori ni ada 4 perkara nak dibangunkan itu dengan jelas, iaitu niatnya perlu dibetulkan, dan dia mesti duduk dalam suasana yang diperingatkan selalu, dipanggil tazkirah. Nombor 2, mesti dihidupkan dirinya dengan zikrullah. Dan keempat, dihidupkan diri mereka itu dengan apa? Dengan adab dan akhlak Islamiah itu mesti dizuhir dalam kehidupan mereka. 4 benda ni menggambarkan motivasi. Dan yang ini tak boleh beli, tak payah. Apa ni tu? Maknanya betulkan niat. Nak betulkan jiwa, betulkan niat. Nombor 2, tazkirah. Dan tazkirah yang paling sahih, yang paling rajih, yang paling kuat kesan kita adalah Quran. Maknanya kena baca Quran juga nak dapat dengan Quran. Nombor 3 ialah zikrullah, hubungan hati kita dengan Allah. Sentiasa ingat Allah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan sebagainya mesti selalu berulang. Dan 4 yang ahad sekali, akhlak Islamiah itu mesti duduk dan menggambarkan. Biar orang tengok kita ni, dia tahu kita orang Islam.
Okey, mana Islam itu syiar. Okey, dan itu menggambarkan motivasi. Nombor dua ialah emosi. Emosi dalam apa ni, bagaimana kita nak memberi respon pada satu keadaan yang berlaku pada kita. Macam sekarang ni, okey, PKP 4 sambung. Apa respon kita? Ada orang berpukul, ya Allah, dia kata teruknya dah kena buat PKP 4 lagi. Okey, saya rasa apa ni, mungkinlah sebahagiannya ada, alhamdulillah, tapi sebahagian besarnya dah sambung lagi PKP 4, banyak kerja tertangguh lagi sebagainya. Tapi bagaimana berespon itu? Respon ini sebenarnya ada pada 4 benda. Ini kalau kita kukuhkan 4 benda ini, maka kita akan sentiasa dalam keadaan apa sekalipun berespon dengan positif. Pertama, ya, jaga taharah. Kena jaga taharah. Sebab tu saya kekalkan wudu. Ini pada penonton yang luar sana ni, untuk menghadapi keadaan situasi sekarang ni, untuk kita dah berespon yang baik dengan keadaan sekelilingnya, supaya diri bulu roma kita kuat dan sebagainya, berespon yang baik, kekalkan wudu. Nombor 2, solat awal waktu. Ada wudu, siap sedia sebelum masuk azan lagi. Ada kesan pada emosi kita. Nombor 3, solat dengan kefahaman. Hadirkan hati, bukan solat main-main. Jadikan solat penyelesai masalah kita. Mihrab kita dengan Allah ada dalam solat. Nombor 4, perbanyakkan solat sunat. Ini lebih-lebih lagi dalam Ramadan ni. Mudah-mudahan lah, sebab tu cantik tahun ni, ya, kali ini wabak yang datang pada kita dan jatuhnya pada bulan Ramadan, satu proses islah yang sangat besar. Itu cerita emosi. Nombor 3 ialah ceritanya ialah akal. Akal ini tidak boleh tidak dengan makan, dan alhamdulillah kita berada pada bulan Ramadan, nak kita kawal makan. Dan saya ingatkanlah, kawal makan ni ada 4 benda nak kuatkan kita punya minda kita. 4 benda. Pertama, sumber makanan. Nombor 2, proses makanan. Alhamdulillah bazar Ramadan tak ada tahun ni. Semuanya masak di rumah mudah-mudahan. Nombor 3 ialah bahan yang nak dimakan, jaga, jangan makan benda-benda yang remeh-temeh. Kan? Mungkin kalau nak pergi pun susah nak pergi pasar raya, junk food, no more junk food. Orang Johor kata no more jajan lah, tak ada jajan dah. Makan benda-benda yang bermanfaat saja. Nombor 4 ialah kuantiti makan, kena jaga. Ramadan ni saya ingatkanlah lepas ni, bila buka puasa, jangan kalau boleh kali ni lah buka puasa, sekadar 3 biji kurma, dengan air kosong saja. That's all. Buka puasa, itu buka puasa. Lepas tu solat maghrib, baru datangnya makan malam. Makan malam pun sangat sedikit. Itu dah benar. Dan seterusnya ialah ada 4 perkara lagi berkaitan dengan kita punya fizikal. Untuk betulkan fizikal, rohani fizikal kita. Saya tak bicarakan jasad lagi ni. Fizikal, iaitu pertama, tidur awal, bangun awal. Nak kuatkan ni, tidur awal, bangun awal. Tidur sebelum pukul 12, bangun menjelang pukul 3 pagi, sempurnakan 13 rakaat. Ataupun 10 rakaat minimum. Solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Seterusnya lagi, nombor 2 ialah kawal 4 sifat. Tenang, sabar, ikhlas, redha. Tenang, sabar, ikhlas, redha. Rahsia hypothalamus, kelejat empedu dan juga tulang kita. Kawal 4 sifat. Seterusnya ialah wujudkan kecintaan ilmu. Dan alhamdulillah sehari 2 ni Prof, saya tengok, wah, seronok betul. Dekat rumah-rumah dah jadi macam madrasah. Masya Allah kan. Sebelum ni kita tak terbayang rumah-rumah orang Islam ni jadi macam madrasah. Yang Qurannya lain, yang tazkirahnya lain. Malam tadi mungkin pertama kali dalam sejarah dunia ini imam tarawih paling ramai di dunia. Maknanya semua dah melebutkan suasana amal itu, dan suasana kecintaan ilmu dah mula wujud dah. Dan saya tengok kali ni lah Prof, para asatizah kita, Masya Allah, berlumba-lumba dekat online ni. Habis satu kitab, habis tajwidnya lain, kelas fiqahnya lain, kelas macam-macam kelas. Kitab tasawuf pun ada dibacanya. Masya Allah. Jadi satu suasana kecintaan dah mula timbul. Sebelum ni orang sibuk belaka, dan alhamdulillah. Dan yang keempat, kawal perbelanjaan. Jadi Prof, saya sebut cerita sekitar lalu ada 16 perkara. 16 perkara ini melibatkan jiwa, emosi, minda dan fizikal tubuh kita. Yang ni kita kena kuatkan betul-betul. Dan ini akan menjadi kekuatan kepada kita punya sistem tubuh kita. Yang satu sudut lagi pula Prof. Satu sudut pula lagi. Yang tadi tu yang tak nampak hayat tu tadi.
yang apa ni, yang nyata pula, yang jasadnya pula ada 4 benda yang kita balik kepada 4 terapi yang saya sebut tadi. Dia ada terapi biological, dia ada terapi tenaga, dia ada terapi biological, dia ada terapi kimiawi, ada terapi terapi manipulatif. Jadi kalau bolehlah lepas ni, saya sebenarnya untuk Makluman Prof pun berhajat juga dah nak buka pusat terapi ni. Sebab apa? Sebab nak tumpukan kepada orang yang sihat ni supaya terapi ini boleh diimplementasikan, boleh dilaksana, disampaikan kepada masyarakat. Mana yang untuk kuatkan jasad pula. Supaya jasad ni dapat dikuatkan. Namun begitu, jika halangan masih ada, sebab buat masa ni dibenarkan, tapi syaratnya masya-Allah boleh katakan hampir 99.9% tak boleh buat operasi lah. Namun begitu tak apa, bagi kalau tak boleh lagi terapi-terapi yang saya nyatakan tadi, terapi yang boleh kita buat sekarang ni, yang terus boleh buat langsung kat rumah sekarang ni ialah mudah saja. Untuk kuatkan tubuh kita, kita perlukan dalam konteks perubatan Melayu melibatkan unsur angin, api, air, tanah ni, ada 4 benda je, Pak. Maknanya basicnya kalau secara bahasa bahasa modernnya mudah aja. Kita perlukan zat untuk tubuh kita kuat, tubuh kita perlukan zat. Nombor 2, tubuh kita perlukan vitamin. Nombor 3, tubuh kita perlukan serat, fiber. Nombor 4, tubuh kita perlukan mineral. Ini 4 benda. Unsur angin, Prof, unsur angin perlukan zat. Zat ni apa sumber dia? Naik semua orang ada. Zaitun. Sebab tu kalau boleh semua saya menyeru lepas ni yang sehat-sehat, pastikan beramal dengan zaitun. Dan bila nak ambil zaitun ni, sebab kita tak ada pokok zaitun yang kat rumah kita. Jadi yang sampai bila kita sekarang ni ialah minyak zaitun. Jadi beramallah minyak zaitun sebelum tidur. Semua sebelum tidur. Ambil minyak zaitun malam. Ada sebab dia, saya tak sempat nak ulas lagi ni. Nombor 2, madu. Madu lebah asli. Madu ni kena sebut habis, Prof. Sebab madu ni dia banyak makna, tapi madu lebah asli satu makna je. Jadi maknanya madu lebah. Madu lebah asli. Bila nak ambil dia, kalau dalam puasa ni ialah ceritanya ialah semasa sahur. Satu sahur. Semasa sahur ambil madu. Last penutup sekali tu ambil madu. Nombor 3 ialah kurma. Kurma bila nak ambilnya bila semasa berbuka puasa. Ni cerita dah puasa ni. Kalau cerita tak puasa lain pula benda tu kan. Hari sekali ialah susu. Susu ni bila nak ambil, susu ni bila nak ambil lah selepas mana? Sebabnya sebelum kita tarawih untuk dapat tenaga segera. Maknanya kita akan cakup 4 sumber ni. Jadi balik pada kesimpulan dia semua, Prof. Jadi kita ada 16 perkara nak buat secara hayatnya, mana secara amalannya. Lepas tu kita ada 4 benda nak diambil setiap hari supaya kita kekal sehat dan tubuh kita stabil tingkat permulaan ni, iaitu beramallah dengan zaitun. Bila nak ambil malam sebelum tidur, sebelum tidur ambil zaitun 1 sudu, minyak zaitun 1 sudu. Nombor 2, semasa bersahur, habis makan sahur kita, ambillah 1 sudu 5 ml madu lebah asli. Terbaik bancuh dengan air. Baca rengat, jangan minum pekat gitu. Baca dengan air dan minum. Nombor 2, nombor 3 ialah kurma. Semasa mana? Semasa berbuka. Sehingga tadi Prof, 3 biji kurma, air kosong saja berbuka. Tak ada air katira, tak ada air tebu, tak ada air, tak ada air lain-lain. Tak ada air ada gula, tak ada air teh, tak boleh. Air susu tak boleh. Air semua lain tak boleh. Air kosong dengan 3 biji kurma dan solat maghrib. InsyaAllah. Dan akhir sekali ialah susu. Susu. Susu ni cantiknya sebelum kita nak tarawih tu ambil segelas susu segar, fresh milk. Tak nak low fat, tak nak full cream, fresh milk. Tak kisahlah kambing ke, lembu ke, unta ke, kuda ke, lebih kurang saja. Yang lazim kita boleh ambil lah. Biasanya kat Malaysia banyak susu lembu lah, fresh milk kan. Wallahu alam, itu sih kerelevanan lah. Alhamdulillah. Panjang pula cerita dia. Kita lihat mana itulah ada tadi kita ada 4 terapi, iaitu biologi daripada tenaga, biologi, kimiawi dengan manipulatif. Dan sekarang pula Ustaz cerita pula bagaimana
empat unsur api, angin, air tadi ialah ada kaitan dengan kita punya emosi, jiwa, kita punya niat, kita punya akal juga Ustaz tadi kita meliputi semua. Dan mana juga Ustaz bercerita ni pada petang ni pula tentang bagaimana terapi jasad tadi, ada kita perlukan vitamin, kita perlukan mineral, kita perlukan serat. So antara lain benda cara praktik yang mudah adalah dengan mengamalkan 4 pemakanan tadi 4 makanan sunnah yang mempunyai banyak saintifik Ustaz makna daripada kita ambil daripada tadi minyak zaitun pada waktu malam. Saya pun baru tahu waktu malam, biasa orang ambil sehari. Minyak zaitun, ambil kurma masa berbuka, dan madu lebah waktu sahur, dan susu sebelum tarawih ataupun sebelum sembahyang Isyak. So mungkin Ustaz boleh ceritakan juga kot, mungkin segi amalan-amalan perubatan Melayu dan juga tip ni ada kaitan dengan amalan pemakanan sunnah dia Ustaz. Ada kaitan dan dia punya explanation penerangan lebih lanjut Ustaz. Okey, dia apa ni tu daripada dulu lagi Prof nak cerita pasal pemakanan sunnah ni. Saya lebih suka menyebut universal food ataupun superfood berbanding dengan makanan sunnah. Okey, sebab yang adalah faktor-faktor tertentu kan. Okey, tapi maknanya senang je dari segi pemakanan ni Prof ikut pengamatan yang kami buat ada 2 benda saja. Ada dia disebut universal food, satu lagi ialah local food. Okay, bersifat locality. Jadi apa beza dua ni lah, makanan yang disebut dalam Quran, makanan yang disukai oleh para nabi-nabi, okay, dan juga diamalkan para ulama, biasanya bersifat universal. Okay, universal maknanya universal ni dia tak ada sempadan geografi. Contohnya kurma, orang orang Arab boleh makan kurma, orang Malaysia boleh makan kurma, dan mana-mana pun sekali. Hatta dalam konteks contohnya madu. Madu ni semua tempat ada madu dan semua orang boleh ambil madu. Malah bukan setakat tu saja. Dalam kategori beberapa universal food ni bukan setakat dekat dunia ada, malah dekat syurga pun ada. Contoh dekat syurga akan ada syurga madu, sungai madu, ada sungai susu. Kan? Maknanya itu dikategori sebagai universal. Apabila sebut universal, maknanya disesuai untuk semua orang, tidak ada geographical area punya border. Dan inilah makanan-makanan yang mempunyai satu benda yang sangat baik. Contohnya saya ambil zaitun. Kenapa kita kena baik zaitun? Sebab zaitun adalah satu elemen pemakanan yang mana dia tak perlu penghadaman. Dia masuk mulut terus convert jadi tenaga masuk dalam proses. Maknanya dia adalah makanan yang sangat senang hadam. Itu asas dia. Apabila menceritakan pemakanan sebenarnya dalam konteks yang dijelaskan dalam konteks perubatan Melayu, yang paling penting ialah nak faham ialah kadar penghadaman sebenarnya. Di dalam Islam kalau kita balik pada fiqh, mana-mana makanan yang melebihi daripada 60% kadar penghadamannya, mana mudah hadam tubuh kita, maka makanan itu harus dimakan. Mana-mana makanan yang lebih 60% tak boleh hadam, makanan itu jatuh hukumnya haram dimakan. Itu asas dia. Jadi maknanya kesemua universal food tadi tu, zaitun senang hadam, madu lebah senang hadam, kurma, serat kurma senang hadam. Ada sentuh pasal kurma ni satu cerita yang menarik mungkin boleh saya sebut. Ramai orang kita makan kurma dia tertib. Dia kopek biji kat luar kan, dia masuk mulut, dia makan, diisi dia. Sedangkan kebaikan besar yang ada pada kurma ialah pada selaput di biji kurma. Di biji kurma tu kita nampak satu membran, ada membran yang sangat nipis, yang di situ khasiatnya sangat baik. Sebab tu dari segi kaedah ulama terangkan macam mana nak makan kurma yang paling baik ialah masuk dengan biji-biji dalam mulut, kesip lama-lama supaya membran itu kena air liur dan hadam dan memberi kesan yang sangat baik kepada kita. Dan itulah kebaikan besar dari kurma, dan itulah fiber yang sangat baik yang kita nak. Jadi itu aku ni ambil. Dan akhir sekali ialah saya kata susu tadi tu. Susu pun beberapa ni, kalau susu segar fresh milk, sebab saya kata jangan ambil susu yang low fat, jangan ambil susu full cream. Yang saya katakan yang mineral yang cukup solid tadi ialah susu segar. Sampai kalau saya pernah buat joke dalam kuliah-kuliah, saya kata kalau boleh susu segar ni, kalau boleh betul kambing, ambil pagi-pagi cari ke ibu kambing, tolak anak kambing jauh sikit, nyonyok dekat mak kambing tu. Yang betul-betul fresh, yang betul-betul susu segar. Maksud saya lah kita naklah susu segar. Dia itu dalam 4 konteks tadi lah kan.
Okay? Jadi itu yang baik. Jadi berbeza dengan pula local foods ni yang ada sempadan geografinya. Okay, sebab tu kalau kita baca jurnal-jurnal pemakanan nutritional pun kita jumpa dalam kajian tertentu kadang-kadang dia ada konflik maksudnya apa ni Prof? Kita baca jambu batu mengandungi vitamin C yang baik. Kebanyakan kita jumpa kalau kita pergi jambu batu mengandungi vitamin C yang baik. Tapi apabila kita baca berjurnal-jurnal lain pula kita ambil buah apple mengandungi vitamin C yang lebih baik. Okay, jadi kadang-kadang contrary, mana satu yang baik ni sebenarnya? Sebenarnya dia berasaskan lokaliti. Sebab tu kalau tanya saya orang Malaysia, ini yang bersifat dalam perubatan Melayu, dia ada konsep yang jelas iaitu alamiah. Alamiah dia maksud lokal setempat kita. Maknanya bagi orang Malaysia yang pokok jambu batu banyak, maka jambu batu lebih baik. Tapi bagi orang Australia, sudah tentu buah apple lebih baik jambu batu sebab di kawasan setempat mereka jambu batu yang lebih baik. Jadi balik pada soalan Prof tadi berkaitan dengan makanan sunnah kata tadi ataupun saya prefer menyebut universal food tadi, dia tak ada sepadan geografi area dan dia senang hadam dan dia tidak membebankan tubuh kita dalam proses. Sebab tu saya nak kalau boleh semua orang beramal dengan benda itu. Dan alhamdulillah untuk makluman Prof lah, dulu sekitar tahun 90-an apabila saya sarankan orang ambil makanan-makanan ini, susah masa tu. Masa tu minyak zaitun mahal. Tapi alhamdulillah sekarang ini masya-Allah pergi je kat mana-mana dekat supermarket dah banyak kedai-kedai muslim shop dan sebagainya yang dah jual minyak zaitun ada jual, madu ada jual, madu lebah ada jual, kurma ada jual dan boleh beramal. Jadi untuk seimbangkan tubuh kita secara ringkas dalam keadaan yang kita tak ada sumber yang lain-lain lagi ni, bagi saya semudah saja. Untuk dapat zat yang cukup beramalah dengan zaitun. Untuk dapat vitamin yang sempurna A sampai K 100% ada pada madu. Tak perlu dadak pening, nak vitamin D ke vitamin C ke, ambil madu mana kita mengambil keseluruhan vitamin. Tapi kena dengan istiqamah. Jangan hari ni ambil, lepas tu minggu depan baru ambil, tak akan dapat manfaatnya. Nombor 3 ialah serat. Yang cukup lengkap ada pada kurma. Tubuh kita memerlukan serat. Okay, tanpa serat, makanan tidak akan boleh diproses dengan sempurna. Okay, nombor 4 ialah mineral yang lengkap ada pada susu segar. Wallahu alam. Oh, bagus Ustaz. Panjang lebar kita punya perbincangan pada petang ni. Mudah-mudahan memberi manfaat yang sebaiknya lah kepada masyarakat. Jadi khazanah perubatan Melayu kita cukup banyak sebenarnya. Cuma tidak digarap, tidak digali dengan baik. Dan alhamdulillah kita betul dapat dengan Ustaz Nurul Syam dan ramai juga perawat yang berkecimpung dalam perubatan Melayu. Saya cukup teruja. Kadang khazanah ini kadang kita tak tahu, kita tak perasan sebenarnya banyak manfaat. Dan cuma kaedah-kaedah pemakanan pun berbeza. Jadi kita tak tahu maksudnya kurma sepatutnya kena makan dengan biji-biji sekali. Kena kemam dulu kurma tu. Kena kemam biji dulu. Biji jangan makan. Jangan makan biji. Nanti ada yang ke hospital nanti. Kan sakit perut lah. Biji kena buang, cuma kena kemam dalam mulut supaya serat yang chewing ya kemam supaya dia dapat dia punya fiber tadi. Baik, saya rasa alhamdulillah kita banyak bincang pada ni. Pada petang ni kita dah pun ramai pengunjung-pengunjung kita, peminat-peminat juga, staf-staf IKOM dan juga daripada Akademi Tahfiz Medik dan daripada perubatan tradisional Melayu. Mungkin Ustaz untuk terakhir mungkin Ustaz boleh kongsi untuk bagaimana untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat ni Ustaz. Saya ada fahamkan Ustaz ada membangunkan aplikasi online learning. Macam Ustaz kata tadi semua jadi online. Saya tadi pun Jumaat tadi 250 orang. Sebenarnya kami invite 1000 lebih tapi rupanya Google Meet tak boleh full capacity tadi, hanya 250 orang je. Semoga Ustaz boleh share yang Cik Kai bagi next slide kan. Okey, alhamdulillah diberi kesempatan kepada kami di Admedik ni lebih-lebih lagi semasa PKP 1, 2 dan 3 ni untuk mengemaskini sistem atas talian kami lah. Okay, sebab tu saya kata di sebalik kengkangan itu, di sebalik musibah itu mesti ada hikmahnya. Di hikmah dan kami boleh duduk, boleh bangunkan balik kandungan-kandungan dan sebagainya. Alhamdulillah, sebenarnya untuk makluman semualah, kita ada satu aplikasi pintar yang kita namakan aplikasi pintar penyemai sihat yang dibangunkan secara dalaman dengan masyarakat lah. Sebab saya tengok sekarang ni orang semua kalau kita tengok kat bus stand ke mana ke lain tak ada, memang dia pegang handphone je. Kebulu kili pegang handphone. Saya pernah terjumpa orang masuk longkang kan dia tengok handphone. Tak tahu dia tengok apa. Dia ada siapa belum masuk longkang kan.
Jadi situlah terfikir kami bahawa alangkah baiknya kalau kami dapat menyediakan satu bahan atas talian sambil mereka tunggu bas, sambil apa dan sebagainya itu satu untuk dapat mereka dapat maklumat dan sebagainya, dan juga mungkin secara penumpuan khusus apa ni untuk mereka dapat maklumat itu. Maka sebab itulah kami telah bangunkan satu apps yang mana boleh dimuat turun di Google Play atau di Play Store. Apps itu untuk anda mendapat cerita-cerita saya tadi. Sebahagian cerita-cerita yang saya ceritakan tadi ada di apps tu. Dan kita bangunkan secara infak dan wakaf. Maknanya kita tak kenakan bayaran secara khusus. Sebaliknya anda akan dan lebih lagi dalam konteks sekarang ni lah pula, memandangkan akan keperluan masa dan sebagainya, kami telah bangun ataupun telah latih 29 orang facilitator AdMedic ni untuk bantu anda di luar sana, membimbing anda dalam konteks amalan-amalan di lapangan dan bahan-bahan yang kami bekalkan dalam apps tadi. Sebab kita risau juga Prof, kita bekalkan bahan kita kata suruh makan buah kurma dengan biji, mungkin saya terkata begitu, dimakan yang biji-biji betul dah ramai, tapi makna anda perlukan bimbingan khusus facilitator untuk guide penerangan-penerangan lanjut nanti. Jadi apabila anda install app ini, anda boleh glance kat situ. Lepas tu kita ada wakaf ilmu tu, ruangan-ruangan kuliah yang banyak, malah rakaman-rakaman yang ni pun kita akan apungkan kat situ balik. Anda boleh tengok balik, review balik. Dan di samping itu, jika anda ada persoalan, anda boleh merujuk kepada 29 orang facilitator yang aktif untuk membantu anda di seluruh Malaysia. Okay? Jadi sebab tu saya kata hari Isnin nanti kami akan lancarkan aplikasi Pintar MySihat versi yang kedua. Sebenarnya Prof dah lancarkan 24 Januari 2020 yang lepas, itu versi pertama, versi 1.0. Ini ada versi 2.0 dan ada dua features yang lagi menarik dan lagi menyeronokkan, mungkin saya rasa lebih interaktif untuk kita tengok dengan kandungan-kandungannya. Jadi saya harap penonton di luar sana juga nanti mungkin boleh follow di page ini pun sama, ataupun di page AdMedic. Saya akan apungkan pautan dia dan anda boleh download saja. Download, install, dan jangan risau. Dia punya storage dia pun 12 megabyte saja. Dia bersifat cloud system. Kita tahu takut orang takut tak muat telefon, tak ada. Kita buat cloud system. Dan anda boleh download, install 12 megabyte. Yang lain tu dia atas talian semua sekali. Jadi insyaAllah lah saya menyeru kepada semua sekali, kalau siapa-siapa yang ni macam mana dipaparkan di skrin tu, anda boleh gunakan. Dan insyaAllah saya akan buat talk show yang hari Isnin nanti, saya akan buat talk show live lagi tentang penggunaan aplikasi ni secara langsung. InsyaAllah Prof. Pelajar-pelajar PIKOM pun boleh download ni. Boleh. Alhamdulillah, saya cukup berbangga dan cukup berterima kasih kepada Ustaz kerana bukan sekadar ilmu perubatan Melayu itu dah banyak khazanahnya dan cukup bermakna, cukup dia punya bahan-bahannya. Malah Ustaz telah pun migrate kepada aplikasi secara atas talian, dan bukan atas talian saja, bukan dalam web, tapi digunakan apps. Jadi saya sebut sekali lagi, MySihat 2.0. Penonton dan juga yang mengikuti kita punya program pada petang ni boleh saja memuat turun apps tu di dalam dalam apps MySihat, download je, dan di dalam MySihat tadi penuh dengan bahan-bahan yang Ustaz kata bukan sekadar bahan juga, tapi ada 29 orang yang akan sentiasa menangani dan juga akan menyantuni apa jua masalah, apa jua soalan dalam segi perubatan tradisional Melayu. Alhamdulillah, saya cukup berbangga dan cukup berterima kasih kepada Ustaz. Kita dah sampai penghujung, dah tak sedar sampai 1 jam Ustaz kita sembang. Alhamdulillah, ini merupakan dengan Ustaz Hisham yang kedua. Kita ada susun ada lagi 2, 3, 4 lepas siri-siri lepas ni, yang mana Ustaz akan berkongsi lagi lebih lagi tentang teknik-teknik terapi mandian, tips penjagaan kesihatan dari segi makanan-makanan sumber alam kita yang berada di muka bumi kita di Malaysia ini. Mungkin juga dalam bentuk herba-herba yang terpilih ataupun penyakit-penyakit terpilih yang kita boleh berkongsi dengan Ustaz sekali lagi. Alhamdulillah. Ustaz, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Selamat berbuka. Berbuka dulu dengan tambah 3 biji dan air suam. Kemudian sambung minum susu. Dan masa sahur minum madu, Ustaz. Ya, saya. Okey, insyaAllah. So mudah-mudahan kita mendapat barakah, mendapat manfaat pada perbincangan petani.
dalam rancangan sama-sama Remo, kita punya PKP bersama Ustaz Nur Syam selaku pengurusi Akademi Tahfiz Medik dan juga dalam pencetus iaitu kita punya panel pakar perubatan tradisional Melayu. Alhamdulillah, kita akan berjumpa lagi dan saya rasa kita akhiri dulu majlis kita petani dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.